Ustaz. Terima kasih Puan Dina Saad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan. Jadi seperti biasa sebelum kita memulakan kelas kita, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum dan selamat malam saya ucapkan kepada semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Harian Syukurat Center, Datin Raja, juga admin ya, Alina, semualah barisan kiranya orang kuat Harian Syukurat Center. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Dan juga ibu ayah semua. Alhamdulillah hari ini kita nak menyambung dalam sesi kita malam ni, sesi ke-33 ya, sesi ke-33. Kita nak sambung ayat 19 dalam siri kita malam ni. Sebab pada minggu lepas kita bincang sampai kalimah, kalau tak silap saya sampai kalimah fi adhanihim, sampai kalimah sawa'iq ya, sampai kepada kalimah sawa'iq tetapi, ada tetapi dia ya, tetapi meskipun kita dah bincang sampai sawa'iq ya, tetapi eloklah rasanya kita mulakan daripada ya ja'aluna balik. Bukan nak bincang yang minggu lepas, tapi nak bincang beberapa point ya, beberapa point yang ada pada kalimah ya ja'aluna ya, yang ada pada kalimah as-sabi'ah, pada kalimah hadara ya. Ini yang kita perlu ketengahkan pada malam ni. Baik, kerana di sini kita akan nampak ada beberapa tajuk. Okey, ada beberapa tajuk yang kita kena cover dengan tuan-tuan, supaya kita nampak setiap kalimah ini apakah ya, apakah maksud ataupun apakah yang dimasukkan sebenarnya daripada ayat 19. Baik, suka saya nak petik daripada beberapa tafsir ya, daripada beberapa tafsir. Okey, ayat 19 ini ya, satu soalan kita yang minggu lepas kita ketengahkan dengan tuan-tuan ya, tetapi tidak berkesempatan kita nak bincang pada minggu lepas ya, iaitu sebenarnya kalimah as-sabi'ah ya, kenapa dia datang dengan mansub ya. Dan rasanya minggu lepas juga kita ada bincang dengan semua ya, kenapa disebut di sini as-sabi'ah, sedangkan secara khayalnya ataupun secara itu tidak kita dapat gambarkan. Kenapa kita kata macam tu? Sebab kalau kita patah balik pada maksud, okey, pada maksud yaj'aluna ya, apa yang kita dapat kalimah yaj'aluna ya, mereka yakni golongan yang kafir itu ya, golongan kafir yang bersifat dengan sifat munafik, dengan sifat nifaq ya, golongan kafir itu ya, mereka meletakkan, okey, mereka meletakkan, begitulah ya. Biasanya ya ja'aluna ni bermaksud menjadikan daripada ja'ala, tetapi di sini kita lebih sesuai
nak terjemahkan kepada meletakkan. Tuan-tuan, meletakkan. Baik. Dan suka saya nak maklumkan kepada kita, ya, untuk kita imbas baliknya, ada saya pernah maklumkan kalau lihat kepada maudhu'i, sebab ayat ni tuan-tuan dia ada dia punya range, ataupun kita kata ada dia punya maudhu', ada dia punya themes, ada dia punya tema. Like macam ayat 17 sehingga ayat 20, Az-Zuhaili sebut dalam tafsir ayat 17 hingga ayat 20 surah Al-Baqarah, ya, iaitu daripada mathaluhum sampai ayat 20, iaitu yakadul barq, ya, sampai kalimah akhirnya syai'in qadir, ayat 17 hingga ayat 20, sebenarnya itu perumpamaan kepada kaum yang munafik, maksudnya orang kafir lah. Perumpamaan, satu tashbih ataupun satu, kita kata tashbih lah, ya, satu amsal, ya, perumpamaan kepada golongan kafir. Baik, di sini dikatakan golongan kafir itu meletakkan, ya, meletakkan. Jadi ada kalimah asabi'ahum. Ya, sebelum kita bincang, kita masukkan kembali terjemahannya. Asabi'ahum ni apa maknanya yang kita bincang minggu lepas, ya. Jari, ya, jari jemari mereka. Kan jari jemari mereka. Maknanya banyak. Okey, banyak. Ya, meletakkan jari jemari mereka, jari-jari mereka ni, kalau satu ni kita Arab sebut isba', ya. Kalau banyak asabi', maksudnya banyak. Okey, jari-jari mereka, ya, fi adhanihim, ya, pada, ya, okey, pada, ya, pada telinga mereka. Maksudnya bila sebut yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka meletakkan jari jemari mereka di telinga tu, maksudnya kita boleh faham dia sumbilah, maksudnya dia sumbat lubang telinga ni dengan jari. Tapi kalau kita fikir, kalau kita masukkan jari di lubang telinga ni, dia masuk satu je, kan. Tetapi kalau tuan-tuan lihat kat sini, kenapa Allah sebut banyak kasihkan asabi'? Ini yang kita nak bincang dengan tuan-tuan, kan. Okey, itu yang kita nak bincangkan, ya, itu yang kita nak ketengahkanlah. Okey, kalau kita lihatnya, itu satu aspek saya tak sempat lagi bincang. Okey, baik, nanti kita akan jelaskan kenapa jadi macam tu. Okey, kemudian, okey, kemudian yang kita kena faham, kenapa kalimah asabi'ah ni tadi kenapa dia sebut banyak, kan? Kenapa tak sebut dua jari ke tuan-tuan, ataupun satu ke, kan? Ni banyak. Kalau fikir logik, ialah kalau kita sumbat telinga ni kita mesti satu je, kan? Begitulah. Ini Allah sebut banyak, kan, macam tu. Kenapa? Ya, satu. Ya, ada unsur khayal ataupun imajinasi di situ, ataupun kita kata menuntut kepada satu bab berkaitan dengan ilmu balaghah, ya, berkaitan dengan majaz mursal. Kita akan bincang. Okey, apa fawaid dia? Apa manfaat dia? Baik. Kemudian kita nak faham kenapa kalimah as-sabi'ah ni datang dengan mansub fathah. Itu dua. Satu kalimah tetapi begitu syarat ciri bahasanya yang boleh kita bincang dengan tuan-tuan. Okey, saya bincang satu dulu. Kita nak bincang daripada sudutnya. Kenapa as-sabi'ah ni datang dengan fathah? Okey, sebelum tu perhatikan pada yaj'aluna. Kenapa? Sebab kita faham kalau yang yaj'aluna ni meletakkan bila fi'il mudhari', kan, Anita, ya, ada waw nun di situ, dia bila fi'il ni mesti ada melibatkan apa, tuan-tuan, ya, dua aspek, kan, yang ada pada setiap fi'il yang kita belajar. Dia mesti ada fa'il, ya, pelaku, maksudnya siapa yang meletakkan, dengan maf'ul bih, ya, dengan objek. Meletakkan apa, kan, ataupun ialah meletakkan apa. Jadi fa'il ni, pelaku ni, kita ingat dia ada berapa cara kita belajar.
Fa'il biasa ada dua cara kan. Pertama apa tuan-tuan, biasanya pelaku ni kita nak tahu siapa yang meletakkan, meskipun daripada terjemahan kita dah faham, ya. Tetapi kita tahu bahawa fa'il biasanya berbentuk, ya, isim, kata nama yang marfu', ya, yang di hujungnya dhammah. Okey, dhammah. Kemudian kita kata itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, boleh juga datang dengan dhamir, ya, boleh datang dengan dhamir mustatir, akan dhamir tersembunyi di dalam fi'il tu. Sebab kita faham fi'il ni, setiap fi'il dalamnya ada dhamir, ya, ada dhamir. Jadi dhamir di dalamnya itu boleh bertindak sebagai fa'ilnya, sebagai pelakunya. Ya, ini dua cara. Salah satulah yang kita ada nyatakan pada kita punya nota. Okay, kita ada ceritakanlah pada tuan-tuan. Ya, kita dah bincang banyak kali juga. Rasanya boleh kata setiap kali ada fi'il kita bincang. Yang ini, ya, nombor 12, Ithnash dalam modul. Ya, inilah ya, yang kita sebut kalau fi'ilnya, kalau fi'il tu kita nak tahu fa'il pelaku, fi'ilnya ada dhamir huwa, ya, ada dhamir hiya, single, ya, dia, maka fa'ilnya biasanya bentuk isim marfu'. Dia kata nama hujungnya dhammah. Tapi macam yang kita fahamlah tuan-tuan. Kita faham apa? Kita faham bahawa yang yaj'aluna ni dia bukan ada dhamir huwa kan. Kalau huwa dia yaj'alu yang standard lah, ataupun ja'ala kan kata akar dia. Baik, maka yang yaj'aluna ni memandangkan tiada huwa maupun hiya, ya, maka kita gunakan cara yang kedua lah, iaitu jika fi'il tersebut ada dhamir selain huwa atau hiya. Contoh macam kita kata yang yaj'aluna ni, ya, dia tak ada dhamir huwa, tak ada dhamir hiya, dia ada selain daripada huwa ataupun hiya. Jadi dia guna cara yang kedua ni lah, ya, selain huwa ataupun hiya, fa'ilnya berbentuk dhamir mustatir, maksudnya dhamir tersembunyi di dalam tu. Ya, okey. Jadi siapa ataupun siapa fa'il dia, siapa yang meletakkan tu tuan-tuan, kita pun faham ikut formula yang kedua kan. Ya, sebab selain dhamir huwa hiya, kerana dalam yaj'aluna ni selain huwa dan selain hiya dia ada hum. Kan jadi gunakan qawaid, gunakan kaedah dhamir yang ataupun dhamir tersembunyikan, dhamir mustatir. Arab sebut dhamir yang hiding dalam verb tu dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir yang dhamir tersembunyi. Apa dhamir tersembunyi dalam yaj'aluna? Ya, dhamir hum, kan dhamir mereka. Mereka ni golongan kafir itulah yang Allah buat perumpamaan. Ya, golongan kafir ni umpama, ya, orang yang ditimpa hujan lebat daripada langit, yang mana pada situasi itu adanya zulumat, kegelapan, ada ra'ad, ada barak, ya, adanya guruh, adanya petir, ya, kilat, ya, adanya kilat, yang mana, ya, yang mana mereka itu meletakkan jari-jari mereka di telinga, maksudnya sumbat telinga mereka dengan jari, ya, minas sawa'iq, ya, kerana takut, ya, kerana ataupun kerana mendengar, ya, kerana mendengar bunyi ataupun suara, ya, bunyi daripada sawa'iq, ya, bunyi as-sawa'iq, as-sa'iqah, ya. Minggu lepas kita ada bincang, ya, dengan semua bahawa kalimah sa'iqah itu adalah dia kita kata petir lah tuan-tuan, ni petir. Dalam tafsir disebut sawa'iq itu daripada sa'iqah, dia api, maksudnya petir, api yang menyambar, ya, disertai bunyi, ya, disertai cahaya, maksudnya petir. Ya, petir di sini tuan-tuan akan nampak sawa'iq. Ada 4 elemen kat situ. Zulumat, kegelapan, ra'ad, guruh. Guruh ni dia bunyi je. Kan kalau barq pun dia macam flash, macam tu kan, tak ada bunyi, kilat.
Sawa'iq dia ada ra'ad dengan barak. Itu. Okey? Baik. Meletakkan jari jemari mereka pada telinga. Ya, okey, jari jemari mereka pada telinga. Minas sawa'iq. Ini kena tambahlah ya, kerana ataupun kita kata meletakkan jari jemari mereka pada telinga, boleh tambahlah terjemahan tafsiriah. Terjemahan tafsiriah ada tambah dengan ya, apabila lah ya, boleh tambah apabila ataupun tatkala ya, tatkala mendengar ya, sawa'iq ya, petir. Petir, bunyi petir tu. Baik. Dah dapat jawapan tuan-tuan kenapa as-sabi'ah ni datang dengan fathah dan apa dia punya maf'ulun bih, kan? Okey, apa dia punya maf'ulun bih ya? Mereka fa'il dia pelaku, siapa yang meletakkan dhamir tersembunyi mustatir itulah yang hum mereka golongan kafir tu. Okey, meletakkan mesti meletakkan apa? Kan. So kita kata itu maf'ul bi. Kalau tadi fa'il nombor 12, maf'ulun bi maknanya apa? Tuan-tuan, maf'ul bi. Okey, maf'ul bi bermakna objek, kan, yang kena buat ya, ataupun mangsa. Macam belajar, kita belajar i'rab. Jadi i'rab tu maf'ul bi. Dia kena baca mansub i'raban. Ataupun kita bacakan qara'a, baca apa al-Quran ya. Qara'al Quran. Okey, begitu. Okey, yang kena buat. Betul. Okey, yang kena buat. Okey. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa tadi yang saya nak cerita dengan tuan-tuan? Tadi tentang yang maf'ul bi. Tentang maf'ul bi, kita kata maf'ul bi dia ada dua, dia punya cara ya. Cara ni tuan-tuan pegang ya. Saya ingat lagi masa belajar dulu masa form 4, kalau sekolah agama ni dia kena ambil yang Pak Thanawi. Pak Thanawi ni tuan-tuan banyaklah. Maksudnya subjek agama kan, nahwu, sorof, tafsir. Jadi saya ingat lagi bila sampai subjek nahwu tu banyak menghafal tuan-tuannya, sedangkan kita sebenarnya boleh faham dengan qawaid. Cara cari fa'il macam ni. Cara itu lebih memudahkan. Ya, masa dulu saya belajar tak ada macam-macam ni. Kita banyak hafal macam itulah. Bagus juga, tapi kalau ada qawaid macam ni lebih membantu. Kan lebih memudahkan. Sebab contoh nak tahu maf'ul bih kan, dia bentuk isim ya, kata nama yang hujungnya dia mansub ya. Dia baris atas, lepas tu dia sama ada dia ada bentuknya dhamir yang dia mutasil ya. Dia melekat dengan fi'il sebelum dia, macam itulah. Okey, tapi yang cara kedua ni kalau nampak dia dhamir, kata ganti nama dia mutasil melekat dengan fi'il, itu kalau cara pertama tu tiadalah. Apa-apa kena cari cara yang pertama kan, isim mansub. Apa makna mansub tuan-tuan? Okey, mansub bererti baris atas kan, maksudnya fathah. Okey, tuan-tuan nampak tak yang mana kan agak-agak kalimah yang menjadi maf'ulun bih? Jawapan bagi kita kata meletakkan apa kan, macam tu pada ayat ni. Okey, meletakkan apa? Jawapan bagi soalan apa tu mestilah kalimah itu yang berperanan sebagai maf'ul bih ya, sebagai objek yang kena buat ataupun mangsa. Begitu. Yang mana? Tentulah tak lain tak bukan ya, kalimah apa? Kalimah, okey, kalimah as-sabi'ah. Kan as-sabi'ah. Sebab as-sabi'ah ni dia isim mansub ya. Jari-jari ataupun akan jari-jari. Mungkin terjemahan yang ibu-ibu ayah-ayah pegang sekarang, mungkin dia tak nampak macam tu. Dia akan terjemahkan jari. Tapi sebenarnya dia plural. Dia jamak taksir. Ya, dia jamak taksir pada bahagian ni. Jamak taksir. Kalau boleh, tengoklah. Ya, perhatikan betul-betul dia pada area ni. Jamak taksir ni dia bukan tak ada wazan. Dia ada wazan dia tuan-tuan. Tapi banyak. Ya, dia satu dia isba'. Okey, isba' mufrad dia lah. Kalau banyak jamak taksir. As-sabi'.
Jadi daripada tu baru kita faham, oh patutlah kalimah as-sabi'ah ni dia mansub, dia fathah, dia baris atas. Kerana as-sabi'ah ni merupakan maf'ul bih, ya, objek. Sebab jawapan bagi yaj'aluna madza, kan mereka meletakkan apa? Meletakkan jari-jari mereka, as-sabi'ah, jari-jari, as-sabi'ah. Itu sebab as-sabi'ah bukan as-sabi'u, as-sabi'i. Ya, dan di sini kita dah pegang dah banyak kali, kita dah pernah bincang dalam muhadarah as-sabiqah, dalam muhadarah al-madhiyah yang sebelum-sebelum ini, bahawa kalau kita nak cari maf'ulun bih, kita nak kata perkataan itu maf'ulun bih objek, dia mesti hukum dia mansub. Mansub biasanya dia fathah lah, ya, dia ada fathah di hujung. Sebab mansub ini bolehlah kita faham secara generalnya maknanya fathah, baris atas di hujung, ya tuan-tuan. Bila kita sebut mansub, mansub bermakna kalimah tu ada baris atas di hujungnya biasanya. Bukan kata wajib, biasanya. Okey. Itu satu. Jelaskan itu mudah je. Lagi satu pun kita fahamkan bahawa kalau biasanya fa'il, kan pelaku dengan maf'ulun bih saling berdekatan, saling berhampiran. Baik. Jadi tibalah waktu kita nak jawab 2-3 kali dah kita sebut, ya, dengan tuan-tuan. Kalau fikir logik tuan-tuan, bila sumbat jari, kan, bila kita kata ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim, ni maknanya mereka meletakkan jari pada telinga tu, maksudnya sumbat jari ni lah, ya, sumbat jari ni pada telinga, kan, pada telinga. Biasa kalau sumbat jari pada telinga ni, dia boleh masuk satu je, kan, sikit, maksudnya satu je lah, mufrad begitu, kan, secara umumnya. Tapi kenapa Tuhan sebut banyak di sini as-sabi'? Inilah yang, ya, yang dimakna ataupun yang ada ciri apa? Kata as-sabi' ni, ya, kata as-sabi' ni dia ada ciri, ya, dia ada ciri, ada ciri balaghah. Okey. Balaghah ni tuan-tuan, dia bermaksud kita kata gaya bahasa. Gaya bahasa. Macam contoh kita bahasa Melayu ada perumpamaan, kan, ada perumpamaan, ada sifat bahasa, itulah balaghah. Balaghah ni kalau istilah linguistiknya pragmatik, maksudnya gaya bahasa, stilistik, gaya bahasa, pujian, gaya bahasa, metafor. Arab, Al-Quran lagi banyak. Al-Quran lagi syarat dengan balaghah, dengan gaya bahasa. Gaya bahasa, contohnya kiasan lah, gaya bahasa perumpamaan lah, ada, kan. Okey. Di sini tuan-tuan akan nampak, ya, sebenarnya, okey, ya, sebenarnya di sini, ya, tuan-tuan akan nampak, okey, ayat yang 19 ni, kalau kita fikir logik, dia biasanya isba' je lah, kan. Maksudnya satu jari lah, isba' satu jari. Tapi di sini disebut as-sabi', di sini ada unsur balaghah, ya, yang dinamakan sebagai, okey, sebagai majaz, okey, majaz mursal. Okey. Majaz mursal ni maknanya apa tuan-tuan? Dia kita boleh kata bermaksud pengungkapan, okey, pengungkapan suatu kata, okey, ataupun pengungkapan suatu makna, okey, tetapi makna yang dikehendaki adalah makna yang ada kaitan dengannya. Saya tunjukkan satulah. Okey, apa contoh majaz mursal ni? Okey. Okey, contohnya, kan, kalau tuan-tuan lihat, ya. Okey, contoh dia, satu kita kena fahamlah majaz mursal ni, maksudnya mudahnya kita kata
dia pengungkapan suatu makna, pengungkapan suatu maksud, ya. Tetapi makna ataupun maksud yang dikendaki adalah sebaliknya, yang mana makna yang di sebaliknya itu ada perkaitan dengan makna yang disebutkan. Macam itulah. Contohnya apa? Majas mursal ni banyak dia punya alaqah, banyak dia punya sub kategori. Quran banyak keluarkan majas mursal. Yang ini kan tuan-tuan akan nampak ini, ya, ini dia kita akan kata dia, okey, dia punya alaqahnya adalah ataupun dia punya subnya adalah di sini dia ada unsur kita kata ada unsur kulliyah. Okey, kulliyah. Okey, kulliyah. Okey, kulliyah. Begitulah. Kuliah ni maksudnya apa? Semua. Okey, sebut semua jari-jari, ya, sebut semua kuliah jari-jari asabi', tetapi yang dimaksudkan, ya, yang dimaksudkan adalah, ya, yang dimaksudkan adalah juzu. Yang dimaksudkan adalah juzu. Maksudnya sebahagian, juzu. Okey, juzu kan maknanya sebahagian. Begitulah. Okay, sebahagian. Ini tolong tambah pada kalimah asabi'. Satu kena pegang, tuan-tuan akan dengar asabi' ini kalau kita fikir logik dia itu bukan makna yang dikendaki. Ya, sebut asabi', jari-jari. Tapi kalau kita fikir tuan-tuan nak masuk semua macam mana kan? Itu kan dikatakan ada unsur balaghah. Okey. Itu satu. Balaghah ciri apa? Majas mursal. Majas mursal bermaksud pengujaran suatu makna. Contoh sebut asabi', jari-jari, tetapi yang dimasukkan adalah makna yang selain daripadanya, tetapi makna yang selain daripadanya itu iaitu sebenarnya satu jari saja, isba'. Makna yang selain daripadanya itu ada kita kata kena mengena. Okay, kena mengena dengan makna yang disebutkan. Sebut makna asabi', jari-jari ataupun jari jemari, kan? Tetapi itu bukan makna yang dikendaki. Makna yang dikendaki adalah juz'iyah, sebahagian, iaitu satu jari. Isba', satu jari. Itulah yang dikatakan sebagai majas mursal dalam konteks balaghah. Baik, apa contohnya? Saya tunjuk pada tuan-tuan. Ini cukup simple. Contoh majas, okey? Contoh majas mursal. Okey? Apa contohnya? Dalam ayat Al-Quran ada satu, ya, tuan-tuan perhatikan. Apa ayat okey, ada satu ayat Quran, ya. Saya cari kejap dia punya nombor ayat. Okey. Okey, sebentar ya, kita nak share dengan tuan-tuan. Okey, kalau boleh tandanya dia dia sebenarnya, okey, sebenarnya dia ada unsur majas mursal di situ. Okey, ada satu ayat Quran. Okey, ini majas mursal. Okay. Saya bukakan dalam Al-Quran, ya, tuan-tuan perhatikan. Kalau boleh tanda dia punya nombor ayat dengan nama surah dia, tuan-tuan. Ini untuk jadi rujukan pada kita. Dalam surah Al-Mulk pun seingat saya ada juga. Dalam surah-surah yang lain pun boleh kata majas mursal ni ada juga, ada, ya, pada setiap surah mesti ada. Ya. Okey, saya tunjukkan satu dengan tuan-tuan. Okey, ni tak berapa nampak. Okey. Dalam surah
Sebentar saya nak share dengan tuan-tuan, ada satu contoh. Okey. Okey, baik. Alright. Okey, nanti saya sharekan dengan tuan-tuan. Ada satu contoh dalam Al-Quran, dia menampakkan majas mursal. Dia sebenarnya ada banyak dia punya subkategori dia. Saya double check kejap sebelum saya nak share dengan tuan-tuan ni. Mursal fil Quran. Okey. Tadi kita jumpa tuan-tuan, okey. Tadi kita jumpa dalam konteks, kita kata dalam konteks kuliah ya, sebab asabi'. Sebut semua asabi' kuliah semua jari-jari, tetapi yang dimaksudkan juz'iyah. Itu satu alaqah, ya, itu satu subkategori ya dalam Al-Quran. Baik. Saya nak kongsi satu lagi daripada Al-Quran. Okey. Okey, nak share dengan tuan-tuan kejap. Okey. Okey. Tadi satu, tuan-tuan, yang kita dah bincang. Lepas tu, okey, ni saya simpan dulu dengan tuan-tuan. Nanti mungkin di hujung muhadharah nanti saya akan sharekan satu lagi. Ada dah di sini. Nanti saya cerita dengan tuan-tuan lah. Ni ada satu yang ada kaitan juga dengan kita punya contoh yang majas mursal di sini. Alright. Okey. Baik. Cuma di sini kalau tuan-tuan tanyakan, okey, kenapa disebut okey dengan majas mursal begitu? Okey, ulama berpandangannya bahawa okey, sebenarnya disebut di sini kerana untuk adanya, kita kata apa? Dikatakan bahawa sebenarnya satu untuk menampakkanlah, ya, satu untuk menampakkan bahawa itu ada unsur superlatif. Maksudnya mereka betul-betul menyumbatkan telinga mereka. Macam itulah dia punya makna. Kan, meskipun kita faham dia satu, tetapi bila digunakan wajah ataupun digunakan ciri majas mursal, itu bermaksud pelakuan itu, tuan-tuan, ya, pelakuan menyumbatkan telinga tu, maksudnya apa? Maksudnya mereka bersungguh-sungguhlah menutup telinga mereka ni. Kan, bersungguh-sungguh. Nak menampak apa? Mereka punya rasa ketakutan. Rasa ketakutan mereka, rasa kegusaran mereka terhadap suara yang kuat itu, suara petir ataupun bunyi petir itu. Nak menampakkan penggunaan majas mursal as-sabi'ah, iaitu jenis kulliyah, jenis banyak, menunjukkan bahawa pelakuan mereka tu, tuan-tuan, mereka menutup telinga mereka ni, maksudnya betul-betul bersungguhlah. Maksudnya betul-betul takut, takut, bimbang, gusar. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana datangnya bunyi yang begitu kuat, iaitu bunyi sawa'iq, bunyi petir tu, yang menakutkan. Baik, nanti saya tunjukkan satu contohlah pada tuan-tuan. Tadi ada saya dah tanda
Ada waktu nanti saya akan slotkan sikit di hujung kita punya contoh. Itu satu. Okey. Dia banyak ya, tuan-tuan akan nampak. Okey. Macam contoh kan, okey, ni saya tunjukkan contoh dalam bahasa Melayu lah. Ya. Tuan-tuan akan nampak sebenarnya majas mursal ni dalam bahasa Melayu pun ada. Apa contoh dia? Saya tunjukkan sikit ya. Contoh dia. Contohnya kan, kalau tuan-tuan, macam contoh kita pergi sekolah kan, okey, lepas tu kita tanya lepas tu kita tanya yang guard tu lah. Okey, lepas tu yang guard tu kata, okey, pergi tanya pejabat. Ya, okey. Pergi tanya pejabat, begitu. Okay? Pergi tanya ke pejabat. Adakah itu adakah itu maksudnya orang tu minta untuk kita tanya kepada pejabat? Tak, pejabat tu kan tempat. Itulah majas mursal. Dia macam sebut tempat. Ini subpoint yang lain. Dia banyak. Dia ada sababiyah, musababiyah, juz'iyah, kuliah, intibar makanah. Dia ada 8 kalau tak silap saya, tuan-tuan. Ini salah satu. Melayu pun ada. Sebab tuan-tuan akan nampak, sebenarnya bahasa Melayu ni, gaya bahasanya tuan-tuan, dia banyak serap daripada gaya bahasa Arab. Contoh ini, kita biasa dengarkan, pergi tanya sekolah. Cuba tanya kepada pejabat. Maksudnya orang tu kata, tanya kepada pejabat, dia sebut apa? Sebut tempat. Kan? Sebut tempat, maksudnya sebut tempat iaitu sebut mahalliyah. Ya. Mahal, ya, mahalliyah. Ya. Mahalliyah. Okey. Mahalliyah. Begitulah. Okey. Mahalliyah. Mahalliyah maksudnya tempat. Sebut tempat. Ya, majas mursal. Sebut tempat. Pejabat. Tetapi yang dimaksudkan apa, tuan-tuan? Tetapi yang dimaksudkan, ya, yang dimaksudkan adalah orang yang ada di pejabat tu. Maksudnya keadaan orang yang di pejabat tu. Tanya pekerja di pejabat, tanya orang di pejabat. Dia macam tu, bentuk majas mursal. Tuan-tuan kena pegang dalam ilmu balaghah al-Quraniyah. Ini contoh ya. Ada satu ayat saya tak berapa ingat sangat, tuan-tuan. Allah sebut orang-orang beriman, ya, tinggal di dalam ya, tinggal di dalam rahmat, ya, ataupun tinggal di dalam balasan, begitu. Tetapi sebenarnya yang disebut balasan itu adalah syurga. Dia macam tu. Situasinya sama seperti inilah. Contoh macam kita sebut kepada seorang dan orang tu sebut tanya kepada pejabat, contohnya kalimah pejabat ni, okey, kalimah pejabat ni yang masuk, yang fit dengan tajuk majas mursal tu, tuan-tuan. Tapi alaqah ataupun subpoint yang lain lah. Sebut tempat, sebut mahalliyah, tempat, tanya pejabat, kan contoh dia. Tetapi yang dimaksudkan al-ma'na al-murad adalah haliyah. Maksudnya keadaan, maksudnya tanya orang yang di pejabat, tanya kepada pekerja di pejabat itu. Itulah majas mursal. Sebenarnya dia punya bentuk. Quran banyak. Cuma saya tak berkesempatan nak share sangat dengan tuan-tuan. Nanti ada waktu saya sharekanlah beberapa contoh yang lain. Dia ada 8 lebih kurang. Allah sebut sebahagian tapi maksudnya semua. Allah sebut semua, ya. Kuliah, sebut asabi', jari jemari, ya, masuk semua. Tapi yang dimasukkan bukanlah semua, satu, macam tu. Sebab kenapa ada guna macam tu? Nak menampakkan betapa bersungguh-sungguhnya, ya, tuan-tuan, betapa bersungguh-sungguhnya orang kafir tu, dia tutup telinga dia. Ya, menampakkan takutnya, ya, menampakkan betapa takutnya golongan kafir itu, begitulah. Okey, baik. Okey. Kita dah dapat itu satu point. Okay, kemudian kita pindah kepada kalimah, ya. Kita pindah kepada kalimah hadaral maut. Baik. Di sini, okey, di sini kalau kita lihat yang kalimah hadara ni, okey, kalau kita perhatikan kalimah hadara ini, okey, sebenarnya mungkin ada orang nampak, tuan-tuan. Okey, mungkin ada orang nampak hadara ni.
dia kalau kita perasan, dia kalimahnya itu di hujungnya baris atas kan. Okey, dia maksudnya macam kita kata dia pattern kosong lah. Okey. Dia pattern yang kosong kan. Okey, hujung baris atas ada apa? Ada huwa kan macam tu ya, melibatkan fi'il madhi. Begitulah yang kita nampak untuk kalimah hadhara kan, untuk word hadhara. Peringkat awal ni macam itulah, okey. Tapi kita kena pegang tuan-tuan dekat sini, hadhara ni dia bukannya macam kita jumpa ataupun macam yang kita bincang yang tadi tu, maksudnya dia bukannya masuk yang fi'il madhi ya, yang dia hujungnya baris atas, ada huwa ya. Patternnya dia punya wazannya kosong, tak ada apa huruf-huruf tambahannya. Kenapa kita kata bukan macam tu? Ni kan kita nampak ni hadhara ni kan dia macam fi'il madhi kan. Ada huwa, memang kita nampak macam tu, tapi perhatikan tuan-tuan pada kalimah al-mauti ni. Sebab hadhara ni dia ada kena mengena dengan al-mauti. Sebab kenapa hadhara di sini sebenarnya satu ya, kalau kita lihat dalam kamus, okey, yang word hadhara ni tuan-tuan akan nampak ya, dia sebenarnya apa? Ni. Ya, tuan-tuan perhatikan. Okey, perhatikan. Dia dalam kamus, okey, dia dalam kamus seingat saya lah. Okey, seingat saya, dia tak ada hadhara. Okey? Okey? Dia ada apa? Dia ada hadhira. Dia ada hadhira. Ramai orang bila nampak hadhara ni, dia nampak mudhari', madhi, ada huwa, verb, sebab ujung baris atas memang. Tapi tuan-tuan kena slow down pada area tu. Dia bukannya kita kata dia fi'il. Kenapa? Satu, sebab hadhara ni lepasnya ada kalimah al-mauti ni dia baris bawah. Itu satu. Kenapa kita kata macam tu? Baik. Bila sebut hadhara, hadhara dengan al-mauti, ya. Al-mauti ni cakap Melayu ya, tuan-tuan, dia matilah ataupun maut kan. Baik. Al-mauti ni kenapa dia tak baca al-mautu, al-mauta dhammah dengan fathah? Sebab al-mauti ini ya, dia dipengaruhi oleh kalimah yang hadhara ni sebenar-benarnya. Yang menentukan al-mauti itu dia baris bawah, tak lain tak bukan adalah yang kalimah sebelumnya, iaitu kalimah hadhara. Okey, kenapa jadi macam tu? Sebab yang kalimah hadhara ni, tuan-tuan nampak tak? Pada kamus ya, dia sebut apa? Di sini kan. Dia masuk pada area ni. Okey? Hadharan kat sini. Kan. Bila tuan-tuan nampak macam ni, ya. Sebenarnya kalimah yang hadhara ni, yang word hadhara ini adalah sebenarnya dia sebenarnya dia berasal daripada ataupun asalnya adalah hadharon begini. Dia ada tanwin. Hadharon dia punya asal. Kenapa jadi macam tu? Okey. Satu, sebab kita kena nampak hadhara ni. Ustaz, kalau kita kata hadhara ni, dia kita kata dia bertanwin, maknanya hadhara ni dia isim lah. Dia isim lah. Ya, dia isim. Sebab kenapa? Jangan nampak hadhara ni dia hujungnya baris atas tu dia fi'il. Tuan-tuan ya, hadhara ni sebenarnya dia isim sebab cuba perhatikan kalimah ni dia alif lam tak ada, dia tanwin tak ada. Lagi satu, kita sebut hadhara ni dia isim sebab dia kalau fi'il dia bukan hadhara. Dia hadhira. Ni satu. Hadhira ni maksudnya apa? Dia maksudnya menghindarkan. Satu. Tapi kat sini kita boleh faham maknanya takutlah. Okey? Di sini kita boleh faham maknanya apa?
takut, takutkan ataupun takut, begitu. Okey. Satu. Maksudnya hadhara ni dia bukan fi'il, sebab kalau fi'il dia hadhira. Dia tak ada hadhara. Dia tak ada hadhura, tak ada. Hadhira. Zalnya kena baris bawah. Kalau fi'il ni nampak kan disebut fi'il. Okey. Lepas tu hadhara ni dia adalah asalnya hadharan. Nanti saya tunjukkan pada wazan macam mana dia berubah. Okey, hadharan. Baik. Hadharan ini dia bertanwin. Maksudnya isim lah kan, tanwin. Tak ada alif lam, kena tanwin. Jadi sebenarnya kalimah hadhara ini hadharan. Dia punya asal dia. Okey, dia bertanwin. Tapi kita nampak alif lam tak ada, ya. Ra hadhara ni kita kata tanwin pun tak ada, ya. Yang kita kata word tanwin pun tak ada. Okey, maknanya dia berkaitan dengan mudhaf lah. Okey, mudhaf. Okey, bila kata mudhaf, okey, mudhaf yang al-mauti, okey, apa bukti hadhara ni mudhaf? Apa bukti hadhara ni mudhaf? Kalau hadhara ni mudhaf, isim yang mudhaf bersandar, takut apa? Takut al-maut, takut mati. Maksudnya Allah kata yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Mereka pun menyumbat, mereka pun meletakkan telinga ataupun meletakkan jari pada telinga-telinga mereka kerana ataupun tatkala mendengar suara peti kerana takut mati. Kerana takut mati. Baik. Maknanya tuan-tuan yang dapat kita faham daripada situ, hadhara ni takut ada kena mengena dengan al-maut. Betul ke hadhara ni dia mudhaf? Okey, hadhara dia mudhaf, al-maut jadi mudhaf ilai. Okey, mudhaf ilai. Mudhaf ilai ni maksudnya perkataan yang disandarkan kepadanya. Misalnya kalimah rasul, utusannya disandarkan kepada kalimah Allah, Rasulullah, maka rasulu itu mudhaf. Nah, kalimah Allah itu menjadi mudhaf ilai. Biasa mudhaf ilai ini Arab sebut sebagai idhafah lah. Kita kata sandaran, ya. Guru sekolah, begitu kan. Ya, meja pelajar. Ini takut mati. Hadhara takut al-maut, ya, mati, begitu. Okey. Satu yang kita nak kena bincang, kenapa hadhara ni dia baris atas, tuan-tuan, ya? Nanti kita ulas. Dan tadi kita kata betul ke hadhara ni dia mudhaf, ya? Kalau dia mudhaf, lepasnya kena al-maut ni mudhaf ilai. Adakah al-mauti ini betul mudhaf ilai? Adakah al-mauti ini, tuan-tuan, betul mudhaf ilai i'rabnya? Mudhaf ilai apa dia punya qawaid? Kita ada bincang sebelum ni kan, ya. Mana-mana perkataannya, okey, mana-mana kalimah yang mudhaf ilai, ya, mudhaf ilai, okey, hukumnya kita kata kalimah tu mudhaf ilai, ya. Kalimah ni mudhaf ilai. Kalimah itu kita kata mudhaf ilai. Mudhaf ilai hukumnya adalah majrur. Apa makna majrur? Baris bawah kan, kasrah. Maksudnya bila kita sebut perkataan tu mudhaf ilai, mesti kalimah tu dia majrur, dia ada baris bawah di hujungnya. Itu sebab kita nampak di sini al-mauti. Ini yang saya kata, tuan-tuan, orang yang belajar dia nampak. Dia nampak. Tuan-tuan akan nampak kalau kata hadhara, okey, kita kata hadhara fi'il, memanglah kita nampak, mungkin first impression kita, ruya al-ula, kita nampak dia begitu, ya. Ataupun kita punya pendapat yang pertama kita nampak macam. Tapi bila kita lihat balikan, ni hadhara, kamus hadira satu. Nampak kat situ tak boleh kata fi'il. Okey, hadira baru fi'il, takut. Lepas tu dia lepas hadhara ni
kalimah al-mauti ni di baris bawah. Baris bawah ni kan kita pegang dua sebab je kan, tuan-tuan, yang menyebabkan perkataan tu. Okey, yang menyebabkan kalimah itu, ya, yang menyebabkan word itu dia baris bawah. Okey, isim tu dia baris bawah. Isim tu dia baris bawah. Biasanya apa? Kalau lepas huruf jar ke kan, macam minggu lepas ya. Ya, fi adhani, ya, minas sawaiqi. Sebab as-sawaiqi, adhani lepas huruf jar itu okey. Ataupun mudhaf ilaihi, mudhaf ilaihi, mudhaf ilaihi. Kan biasanya dua ni lah biasanya. Kan kita pun tengok ini al-mauti kan. Dia baris bawah. Bila baris bawah ni ustaz kata dia mesti dua sebab je yang majrur. Lepas huruf jar ke kan mudhaf ilaih, kita pun tengok ni al-mauti baris bawah. Nak kata dia baris bawah lepas huruf jar, dia sebelumnya tak ada huruf jar. Dia mudhaf ilaih. Dia mudhaf ilaih. Okey, dia mudhaf ilaih. Maknanya bila kata al-mauti ni dia baris bawah sebab dia mudhaf ilaih, maka secara tak langsung kita kata hadharani automatik jadi isim kata nama, tapi kata nama yang dia kita kata mudhaf lah, isim yang mudhaf. Alif lam tak ada, tanwin tiada, macam itulah. Okey, sebenarnya hadharani tuan-tuan, ya, hadharani dia masuk isim masdar. Ya, saya tunjukkan sikit. Dia ini kan hadira yahdharu, ya. Hadira yahdharu. Tuan-tuan dengar ya. Hadira yahdharu. Hadira dia berasa takut ataupun dia menghindarkan, dia mengelak, ya. Hadira yahdharu, ya. Hadira yahdharu. Baik. Saya tunjukkan pada wazan al-kalimah, wazan sarfi ataupun al-mizan as-sarfi. Agak-agak dia masuk yang mana? Tuan-tuan ya, kalau hadira, okey, hadira yahdharu, ya. Ini kamus kita kan hadira, okey, yahdharu, sebab kita nak tahu Ustaz kata yang hadara ni yang hadara tu adalah hadara ni adalah hadaron, kan. Hadaron ni isim mestilah akar dia kata akar fi'il madhi kan, hadira. So kita nak tahu dia punya wazan. Mana ni? Hadira yahdharu. Hadira yahdharu. Wazan 1 poin berapa? Okey, tuan-tuan kongsikan. Terima kasih ya yang berkongsi jawapan, Puan Azian ya, Puan Jamilia ya. 1.3 kan kita kata fa'ilah, yaf'alu. Betul lah, sebab fa'ilah sebut fa'ilah fi'il madhi, terhasillah kalimah hadira. Dia berasa takut, dia berasa ataupun dia menghindarkan diri, dia mengelak, begitulah. Okey. Kemudian ya tuan-tuan, kemudian bila kita sebut ya yaf'alu, okey, yaf'alu, ya yaf'alu, maka bila sebut yaf'alu, ya, bila kita sebutkan yaf'alu 1.3 ya, fa'ila hadira, yaf'alu mudhari', ada anita, ada dhammah, dapatlah yahdharu. Man datang kalimah hadharani? Tuan-tuan kena dengar. Okey, dengar. Baik. Yang kalimah hadharan ni sebenarnya, sebenar-benarnya dia ada kaitan dengan masdar. Masdar ni apa, tuan-tuan? Kata nama terbitan. Macam contoh pemulihan. Tuan-tuan faham kan pemulihan? Kita kata macam recovery kot, kan macam tu. Ya, pemulihan. Itu kata nama kan dalam bahasa Melayu. Pemulihan. Ya, okey. Dia daripada kata akarnya apa? Pulih. Kan. Jadi pemulihan, daripada kata akar dia pemulihan tu yang masdar.
Masdar. Begitu. Masdar ni kata nama terbitan yang terbit daripada fi'ilnya. Ya, okey. Contohnya apa? Kalau nak menyebut kita kata ketakutan kan, macam fa'ilah takut, ketakutan. Macam mana kita nak sebut? Tuan-tuan ambil bunyi fa'lun ni kan, ambil bunyi fa'lun ni. Okey, masukkan apa? Masukkan pada kalimah, ya. Masukkan pada kalimah yang consist of ha, ya, za, ya, dengan ra. Kita pun masukkanlah, ya, kita pun masukkan bunyi fa'lun. Kata nak dapatkan bunyi ketakutan kan, masdar, okey. Ketakutan, masukkan bunyi fa'lun. Ya, daripada hadira, fa'ilah. Bila masukkan dapat apa? Fa'lun. Dapat hadrun. Dia begitu. Apa maksud hadrun? Hadira. Okey, hadira. Okey, hadira. Yahdharu. Hadira, ya, dengan yahdharu. Takut. Kan hadrun sebab ikut bunyi fa'lun, masdar. Apa bunyinya? Apa maknanya tuan-tuan? Ketakutan. Macam itulah bahasa Arab. Tuan-tuan akan nampak, ya. Huruf sama, baris bezakan. Zal ni baris bawah, ya. Kalau ra baris atas, hadira dah verb. Ni ustaz macam lain. Ini dia hadara, dia tiga-tiga baris atas ni. Kan apa sebab dia? Okey, ni tuan-tuan akan nampak apa? Ni sebenarnya, sebenarnya hazrun ni dia ketakutan, dia masdar. Masdar yang ada, kita kata masdar qiyasi dalam bahasanya. Masdar yang ada pattern. Macam tuan-tuan kata, penerbitan daripada terbit. Pemulihan daripada pulih. Itu pattern lah. Tuan-tuan betul tak? Pattern masdar yang macam mana? Pattern masdar yang ada imbuhan awalan ataupun imbuhan apitan, pean. Penebangan daripada tebang, pemotongan daripada potong. Itu sebab tuan-tuan dengar kata dalam bahasa Melayu ada imbuhan apitan dengan an, itu masdar. Itulah qiyasi, dia ada pattern dia. Macam hadrun, ketakutan. Tapi kalau tuan-tuan dengar kan macam kalimah solat, macam kalimah zakat, sefaham saya itu dia berkaitan dengan masdar juga, termasuk hadara ni. Hadara ni asalnya apa? Asalnya kita kata hadaron pun boleh lah, ya, hadarun ke dhammah ke, ya, ataupun dia mansub ke, ya, hadaranya, ataupun dia baris bawah hadarin, dia mana-mana sama je. Sebab dia baris ni dia boleh macam-macam baris kan, dia umumkan hadarun boleh, hadaron boleh, hadarin boleh, dia kita kata umum lah. Okey, umum. Baik, bila kita sebut ataupun bila kita fokuskan tentang aspek tersebut, okey, kita nak kata macam mana bahawa sebenarnya, ya, tuan-tuan, kalimah yang hadarun ini, hadarun ini, okey, dia adalah sebenarnya juga melibatkan masdar. Hadarun ni pun dia melibatkan masdar. Hadarun ni melibatkan masdar, ketakutan. Tapi dalam terjemahan dia terjemahkan takut sajalah sebab nak sesuaikan dengan laras terjemahan bahasa Melayu. Okey. Bila disebut dengan penerangan yang sebegitu, maknanya hadarun ini dia masdar juga. Ya, ketakutan ataupun takut, tetapi masdar yang sama, ya, masdar yang sama'i, okey, masdar yang tidak berwazan, ya, dia tiada wazan. Okey, itu sebab kalimah hadara ni, ya, kalimah hadara ni asalnya hadarun. Okey, hadarun ni sama seperti hadrun. Kenapa? Sebab dua-duanya masdar, kata nama terbitan daripada hadira 1.3, fa'ilah. Okey. Kemudian yang bezakan antara keduanya, ya, adalah sebenarnya
masdar yang berpattern, masdar yang berwazan dengan masdar yang tak berwazan. Masdar berwazan dengan wazan fa'lun dapat bunyi hadrun, takut ataupun ketakutan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran dia guna hadara, ya. Masdar juga. Masdar sebab dia asalnya hadharun. Sebab tuan-tuan akan nampak dalam kamus ini dia sebut apa? Hadharon. Kan. Ini ini masdar ni. Masdar. Tapi masdar apa? Masdar yang sama'i. Dia tak berwazan. Dia dengar daripada orang Arab ataupun dapat daripada perbualan ataupun penggunaan yang kerap dalam kalangan orang Arab. Ya, misalnya kalimah zakat, kalimah tawaf, kalimah solat itu sefaham saya masdar yang sama'i, yang tidak berwazan. Okey, itu sebab tadi kita kata nampak pada ayat ini ada disebut kalimah hadharon. Maksudnya ni masdar ni. Masdar yang tak berpattern. Kan, yang tidak berwazan. Pelik jugalah. Kan sebab sepatutnya ustaz dia ain baris mati. Kan sepatutnya hadrun, begitulah yang kita akan dapat. Tetapi sebenarnya adalah kita kata ada berkaitan dengan masdar yang tidak berwazan. Begitu. Okey. Hadharun. Ya, hadharun boleh, hadharon boleh, hadarin pun boleh. Okey, itu maksudnya takutlah. Ya. Tetapi tuan-tuan akan nampak, ya, ni satu lagi bab. Kenapa dia berbaris atas di sini? Ya, kenapa? Apa sebabnya? Adakah sebab dia masdar? Tak. Masdar ni dia boleh dhammah pun boleh, hadharun hadharu, hadharon hadhara, hadarin hadari, dia semua boleh kalau secara umumnya. Bila masuk dalam ayat, dia baris atas, okey, apa sebabnya? Ni tuan-tuan tambahkan. Okey, tambahkan apa? Okey, dia ada melibatkan apa? Kalau jumpa yang isim mansub, isim mansub, dia masdar, okey, dia masdar, dan dia kita kata, ya, okey, dan dia kita kata ada tambahan terjemahan kerana. Okay, kerana ataupun sebab. Begitulah, saya tak pasti sangat dalam Al-Quran ada ke tidak, ya. Tuan-tuan akan apa hadhara ni, kita dah tahu dia isim masdar, kan sama'i. Tapi itu bukan jawapan kita kenapa dia baris atas. Itu bukan jawapan dia. Yang tadi masdar sama'i nak faham dia isim apa. Kan sebab nampak macam fi'il. Okay, dia isim masdar sama'i tambah dengan mudhaf. Mudhaf tu dia menempel je. Mudhaf ni dia fungsi menempel. Dia tak ada i'rab. Mudhaf ilaih ada i'rab. Tu tuan-tuan kena beza. Ada fungsi perkataan dia menempel. Macam masdar itu fungsi dia tambahan je ataupun fungsi menempel je begitu. Dia tak ada mempengaruhi i'rab. Tapi fa'il kena dhammah. Maf'ulun bi kena mansub. Itu baru fungsi-fungsi besar. Tu sebab hadhara ni mungkin tuan-tuan nampak, mana satu ni ustaz, sekejap mudhaf, sekejap masdar sama'i, lepas tu nak tahu pula kenapa mansub. Ni tuan-tuan nampak. Ya, betapa beratnya pada kalimah hadhara ni. Gabungkan masdar sama'i pun ya, mudhaf pun ya. Lagi satu ni apa? Lagi satu ni nak tahu kenapa dia fathah. Ni pegang. Kalau jumpa isim mansub, ya, isim mansub, nampak dia baris atas, nampak dia ada dia ada kita kata apa? Dia isim mansub, ya. Lepas tu dia masdar, okey, masdar. Okey, masdar, dan dia isim mansub, dia masdar terbitan, dan dia ada tambahan terjemahan sebab ataupun kerana. Macam tu, ya, sebab ataupun kerana. Bukanlah wajib. Okey, bukanlah wajib, tapi kita kata kebanyakannya. Okey, apa contohnya? Saya tunjukkan kejapnya dalam ni kita nak share dengan tuan-tuan kejap. Okay, saya nak tunjukkan dalam contoh.
Okey, ada, saya dah pernah kongsi, ini namanya apa tuan-tuan ya? Ini namanya adalah maf'ul li ajli. Ya, maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli ni ada kita nyatakan ya dalam modul ni kita dapat lihat pada i'rab ni lah, pada fleksi, iaitu pada muka surat 13 13, iaitu di sini ya, maf'ul li ajli. Okey, maf'ul li ajli ni tuan-tuan ya, dia maf'ul li ajli ni dia isim mansub, kata nama yang fathah, yang dia kita kata isim masdar lah ya, isim masdar yang mansub. Okey, kata nama yang terbitan yang mansub. Tuan-tuan tengok terjemahan dia ya, dia kalau ada kerana dot itu kiranya apa? Maf'ul li ajli lah, sebab maf'ul li ajli ni dalam buku sebut isim masdar ya, yang mansub ya, yang hujungnya baris atas fathah, yang ada tambahan terjemahan kerana, memandangkan perkataan yang maf'ul li ajli tujuannya apa? Untuk menerangkan sebab, ataupun alasan bagi fi'il yang sebelumnya. Apa fi'il sebelum dia? Yaj'aluna, betul tak? Meletakkan jari mereka, yakni menyumbat pada telinga-telinga mereka itu dengan jari-jari mereka. Ya, apabila mendengar petir. Kerana apa? Hadzara, ya, kerana takut mati. Sebab takut mati. Cuba tengok pada terjemahan. Saya tunjukkan kejap dengan tuan-tuan ya, sebelum kita stop ni lah. Okey, hari ni dapat saya bincang dengan tuan-tuan, tadi agak ambil waktu sikit. Kita nak bincang fa'il, maf'ul bi, majas mursal, iaitu tajuk penting untuk kita tekankan malam ni ya tuan-tuan. Kemudian apa lagi tadi? Kita ada sentuh sikit tentang mudhaf ilaihi, tentang i'rab, tentang maf'ul li ajli. Tentang maf'ul li ajli, tentang nak kenal masdar ya, masdar sama'i, masdar qiyasi, itu yang tadi kan kita dapat hadhara ni, hadhira 1.3 pada modul. Baik. Okey, di sini kalau kita lihat maf'ul li ajli ni, kita tuan-tuan pegang ya, dia isim masdar mansub ada kerana, terjemah Melayu dia bertujuan menjelaskan sebab ataupun alasan bagi perlakuan, bagi sesuatu, bagi kata kerja sebelumnya lah, macam tu. Ni saya boleh tunjuk contoh. Sebenarnya saya nak tunjuk contoh majas mursal tadi ya, dengan contoh maf'ul li ajli, tapi saya dapat maf'ul li ajli. Yang majas mursal tu nanti ada waktu saya tunjukkan nantilah pada tuan-tuan, bentuk-bentuk yang begitu banyak ya dalam Al-Quran, bentuk-bentuk majas mursal ya, yang ada sekarang ni as-sabi'at. Baik, apa contohnya? Baik, di sini di sini kalau kita lihat ya, ada satu ayatnya, saya nak tunjuk pada tuan-tuan, ayat 264. Kita akan jumpa gak nanti dalam surah Al-Baqarah ya, tapi saya bincang awal ayat 264. Okey, ayat 264 surah Al-Baqarah. Okey, ayat 264 ya, surah Al-Baqarah. Ini tajuk maf'ul li ajli. Dua tajuk baru hari ni kita bincangkan tuan-tuan. Satu dalam fil ilmi balaghah, melibatkan muhassinah ma'nawiyah ataupun muhassinah badi'iyah, iaitu melibatkan majas mursal ya, dan juga tajuk maf'ul li ajli, isim masdar mansub ada kerana, dan dia jelaskan sebab ataupun alasan bagi kata kerja yang sebelum. Ayat 264 ya, surah Al-Baqarah. Ni kita punya perbincangan akhir sebelum kita buka
untuk sesi Q&A ya. Okey, 264. Okey ni. Tuan-tuan lihat ya, ada satu part yang bila kita perhati tu, tuan-tuan akan nampak dia macam apa sebab dia kan? Macam tu. Contoh dia apa? Okey. Ni ya. Ini tuan-tuan ayat, okey ayat ni, ayat 264 ya dalam surah ya, surah Al-Baqarah ya, ayat 264. Okey, ya ayyuhallazina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman ya, la tubtilu ya, janganlah engkau ataupun janganlah kamu semua menghapuskan ya, batal di sini. Batal ni menghapuskan sadaqat ya, sedekah kamu, maksudnya pahala sedekah. Tuan-tuan, kita bersedekah ni pahalanya boleh terhapus dengan apa? Ya, dengan ada apa, sifat apa? Bil manni. Kan ya, dengan mungkit-mungkit ya. Sedekah tapi ungkit. Itu akan menghapuskan pahala sedekah tu. Waliyazubillah. Lepas tu apa? Wal adha. Ya, dengan menyakiti hati penerima. Tak sedekah dah bagus. Tapi sakitkan hati orang yang menerima ya, menghina, itu akan menghapuskan pahala sedekah. Tubtilu sadaqat. Allah kata apa? Jangan menghapuskan pahala daripada amalan sedekah kamu dengan apa? Dengan sikap mengungkit-ungkit al-manni dan juga menyakiti hati penerima. Seperti apa? Ya, tuan-tuan, seperti apa juga yang akan terhapusnya pahala sedekah ya, kalladhi, seperti orang yang yunfiqu, menginfakkan. Infak apa? Mala. Nampak tak kat sini? Mala ya. Dia baris atas. Baru tadi bincangan tuan-tuan kan ya. Belajar apa? Tulis apa? Makan apa? Minum apa? Letakkan apa? Bila apa? Itu berkaitan dengan maf'ulun bi kena mansub. Seperti orang yang menginfakkan apa? Hartanya. Kenapa infak harta? Mengapa? Mengapa infak harta? Ria'a. Ria'a ni dia ada kerana. Biasanya kita boleh faham maf'ul li ajli ni macam mana kita menimbulkan dengan jelas soalan mengapa bagi perbuatan tu. Yunfiqu malahu, menginfakkan hartanya. Kenapa infakkan harta? Kenapa Allah kata orang yang infakkan harta ni akan terhapus pahala sedekahnya? Kenapa? Dia infak tu dah bagus, infak hartanya, belanjakan hartanya, infakkan hartanya. Tetapi kerana apa? Kerana ria'a. Ria'a ni ya, daripada kalimah ra'a ya, cakap Melayu, riak. Sebab tuan-tuan, riak ni apa? Riak ni berkaitan dengan penyakit hati, maradul qalb, yang berkaitan dengan ra'a, pandang. Sebab riak, sebab Melayu, riak muka. Kenapa tak? Riak ni daripada perkataan Arab, ra'a, tengok. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Ara'aita, ra'a. Sebab riak ni, dia ada beza riak, sum'ah. Kalau riak ni kita, riak maksudnya melakukan sesuatu, perlakuan atau melakukan sesuatu perbuatan ya, agar dilihat orang. Itu maksud riak. Ya, riak. Daripada ra'a, lihat. Kalau sum'ah ni buat sesuatu nakkan orang dengar, daripada sami'ah. Dia ada istilah dia. Sum'ah, kibar, takabur, sombong, riak ni riak lah. Nampak tak baris atas kat sini? Kenapa tuan-tuan? Sebab dia isim masdar. Okeylah, katalah kita tak nampak ustaz dia masdar, tapi mansub. Lepas tu kan tuan-tuan, ini ria'a ni dia ada karena riak. Maksudnya apa? Tak lain tak bukan kalimah ria'a ini kerana riak anas, kerana riak kepada manusia itu, ria'a kerana riak adalah menjelaskan sebab ataupun menjelaskan alasan bagi fi'il yang sebelumnya.
bagi kata kerja yang sebelumnya, iaitu yunfiqu. Okey, yunfiqu, infakkan harta, ya. Tetapi kerana apa? Kerana riak kepada manusia. Ini orang yang infak harta kerana riak, nakkan pandangan orang, nakkan pujian orang, nakkan orang pandang, itu juga akan menghapuskan, ya, pahala sedekah. Nampak tak kat sini tuan-tuan, penggunaan ataupun penerapan maf'ul li ajli, ya, maf'ul li ajli, yang mana ya, maf'ul li ajli ini adalah tujuan bila dia bentuk isim masdar mansub ada kerana, silakan sebab alasan bagi fi'il sebelum. Okey, macam contoh inilah ria'a, dia isim mansub, dia ada kerana riak, jadi dia kena baris atas, ya. Dia kena baris atas sebab dia maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli dia kena mansub. Mansub. Samalah juga dengan situasi hadara kat sini, tuan-tuan. Hadara kat sini kan, ya. Dia ada kaitan dengan ya ja'aluna, ya. Kenapa mereka menyumbatkan pada telinga-telinga mereka itu jari-jari apabila mendengar petir? Kerana apa? Hadara, kerana takut mati, sebab takut mati. Tuan-tuan akan nampak. Okey? Baik. Jadi tu sebab hadara ni dia isim masdar, ya. Lepas tu dia ada kerana. Okey, dia masdar, dia ada kerana. Jadi bila ada ciri begitu, ya, dia masdar, dia mansub, dia kerana, ini berkaitan dengan maf'ul li ajli. Cuma tak pastilah tuan-tuan dalam terjemahan biasa ada tak? Dalam terjemahan saya ada. Ni saya cek kejap sebelum kita buka ni. Alright. Ni hadar, okey. Ni contoh satu kan, ayat ke-19. Ya tuan-tuan, inilah. Tapi dia sebut kat sini sebab. Okey, sebab. Okey. Kenapa dia menyumbatnya telinga, pada telinga itu jari-jari, kerana apa? Sebab, okey, kerana takut ataupun sebab. Dia guna kat sini sebab takut akan mati. Di sini. Apa yang disebut takut akan mati di sini? Okey. Okey, di sini takut akan mati. Keadaan orang-orang yang munafik itu, keadaan orang-orang yang kafir itu, ketika mendengar ayat-ayat yang mengandungi peringatan adalah seperti orang yang ditimpa hujan lebat dan petir. Mereka menyumbat telinga mereka, ya, kerana tidak sanggup mendengar peringatan-peringatan Al-Quran itu. Tuan-tuan nampak tak? Maksudnya, okey, ini hawamish ni sangat penting, ya tuan-tuan. Dia menggambarkan apa? Dia menggambarkan, ya, orang kafir yang bersifat-sifat munafik itu, ya, ketika didengar ke ayat-ayat Al-Quran ada peringatan, mereka seperti apa? Seperti orang yang ditimpa hujan lebat petir kan, ya. Seperti orang yang ditimpa hujan lebat, mereka akan sumbat telinga mereka ni, ya, tutup telinga mereka dengan jari-jari mereka, kerana betul-betul tutup lah, ya, betul tutup kerana tak nak dengar. Okey, kerana tak nak dengar langsung, ya, peringatan-peringatan Al-Quran, begitu, kerana tak sanggup, ya, kerana tidak mahu langsung, ya, mendengar peringatan-peringatan Al-Quran, begitu. Ini makna yang sebenar kan daripada yang tadi yang kita bincang, ya. Di sini kerana takut mati ini dia punya keadaan. Allah ceritakan, ya, orang yang menutupkan telinga-telinga mereka itu, dia menyumbatkan telinga mereka dengan jari bila dengar petir, ya, kerana takut mati. Kan sebenarnya itu satu situasi, ya, tuan-tuan akan nampak, yang mana sebenarnya nak menunjukkan bahawa kedegilan, dan kemunafikan golongan kafir ni bila diberikan peringatan daripada ayat-ayat Quran, mereka tak nak dengar, mereka tak mahu dengar, seperti orang yang, ya, bila mana ditimpakan hujan dan seumpamanya, dia tutup telinga kerana tak sanggup mendengar.
takutkan bunyi-bunyi petir, ya, takutkan kematian dan yang seumpamanya. Okey, itu. Yang wallahu muhitun bil kafirin, ini minggu seterusnya lah kita akan bincang. Okey, kita buka kejap Puan Lina untuk mungkin soal jawab kejap. Q&A. Kita ambil waktu dalam 5 minit macam tu. Puan silakan kalau mungkin ada sebarang soalan, saya ambil waktu dalam 5 ke 6 minit ni. Okey, mungkin ada apa-apa soalan ke yang tuan-tuan nak tanya sepanjang kita belajar malam ni. Tuan Nuraini Tajuddin nak tanya soalan? Ya, saya nak tanya. Ustaz, saya nak tanya tentang macam, tak adalah kena tentang macam kita macam asyhadu tu macam kita bersaksi kan? Betul? Kalau ushidu tu apa beza antara asyhadu dengan ushidu? Okey, menarik. Puan ni okey. Okey. Kalau ushidu tu, okey, sebelum tu saya nak tanya, siapa yang bertanya? Nama siapa, Puan? Saya Nuraini. Baik, Puan. Nuraini. Okey. Kalau ushidu ni, Puan, Puan akan nampak ya dia kalau ushidu, dia asyhada, okey. Kalau ushidu ni dia ada kita kata ada mendengankan, sebab dia daripada kalimah asyhada, macam itulah. Okey, asyhada. Ushidu ni dia ada mendengankan, maksudnya menyaksikan. Macam contoh kalau Puan nak kata saya menyaksikan dia macam tu. Dia lain kalau asyhadu, dia daripada kalimah syahida, syahida. Tetapi kalau ushidu ni, Puan, dia sebenarnya daripada kalimah asyhada. Kenapa saya kata yang asyhada ni yang kita kata dia pattern kosong, hujung baris atas, ada huwa, fi'il madhi. Macam mana dapat asyhada ni dapat ushidu? Saya tunjukkan. Ini diikut yang pattern ni. Puan ni diikut yang pattern ni. Diikut yang pattern yang ini. Puan ni ini. Okay, yang ini. Alright, yang ini. Okay, dia tadi Puan tanya yang ushidu kan. So, dia asal daripada af'ala. Asyhada. Asyhadu lain. Asyhadu tu dia Anita, dia ada aku. Sekarang ni ditanya ushidu. Okey, so saya pun jawab dia asalnya asyhada, af'ala. Bila af'ala ni dia ada mendengankan. Apa bukti dia? Saya tunjukkan dalam kamus ya. Okey ni. Bila type asyhada, Puan dengan yang lain akan nampak dia akan beri asyhada yushhidu. Dia ada mendengankan, like macam kita kata watching, menyaksikan. Ushidu tu aku menyaksikan. Contoh kita kata apa? Ushidu asyamsa. Aku menyaksikan matahari. Boleh? Ini contoh dalam kamus ni. Saya cerita ni Puan sebab ini kamus. Ni kan ni asyhada. Sebab soalannya nak tahu ushidu ni. Ushidu ni dia ada anita, mudhari', ada dhammah, ada dhamir ana. Mungkin ada orang akan nampak dia sama ke macam asyhadu. Lain sikit. Kalau asyhadu tu bersaksi, dia ada dot begitu. Kalau ushidu ni dia direct. Menyaksikan apa? Ushidu, contohnya apa? Al-baita, aku menyaksikan rumah. Ushidu asyamsa, ushidu al-kitaba, ushidu at-tilfaza. Aku menyaksikan TV, aku menyaksikan alam. Macam tu. Dia bila guna ushidu, terus kena datang objek. Macam tu. Okay, dia maksudnya menyaksikan. Apa buktinya tadi bila kita lihat dalam kamus? Asyhada yushhidu. Asyhada yushhidu.
diikut ini. Af'ala yuf'ilu, af'ala yuf'ilu, ashhada yushhidu. Af'ala yuf'ilu, ashhada yushhidu. So dia masuk pada ini, ya, yushhidu ni, daripada yushhidu ni kita gerakkanlah, kita gerakkan dalam kita punya sifir, ya, yang ataupun kita punya yang tasrif ataupun ialah tasriful af'al kan ini. Huwa yushidu, kan dia ada ya dhammah ni, dia ada huwa. Okey, yushidu ni ya dengan dhammah di ujung, dia ada huwa. Kita geraklah huwa yushidu. Lepas tu kita kata huma kan, ya, huma yushidani, yushiduna, anta tushidu, tushidani, yushhidna, tushidu, sampai kita akan jumpa ushidu. Ushidu macam tadi yang Puan Aini kan tanya, ushidu. Ushidu ni dia ada me dengan kan, wajib, dia ada ana, aku. Ushidu ni maksudnya aku menyaksikan. Lepasnya mesti kena maf'ulun bih terus, kena baris atas. Ushidu al-kitabah, contoh, itu boleh. Kalau ashhadu, aku bersaksi, dia kena ada anna. Ashhadu an, begitu. Ashhadu an dot, begitulah. Tapi ushidu ni dia aku menyaksikan, dia kena terus datangkan dengan objek yang baris atas. Contoh saya sebut, saya menyaksikan ushidu, ya, as-samaa, langit. Itu boleh. Macam tu. Okey? Baik. Saya dah respon satu soalan. Okey. Harapnya dapat menjawab tadi, ya, soalan daripada Puan Aini. Okey. Ada apa-apa lagi ke tuan-tuan? Sebelum kita stop ni. Saya open dengan tuan-tuan. Mungkin lagi satu ke kalau ada. Kalau tak ada, kita off lah. Itu yang saya nak kongsikan lah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama siapa Puan? Silakan. Nur Azian. Okey. Silakan Puan Nur Azian. Cuma nak tanya, dia selepas ushidu tu dia akan memang akan datang terus maf'ulun bih ke? Mesti Puan. Sebab aku menyaksikan apa? Betul tak? Dia mesti datang maf'ulun bih secara qawaid nahwiyah ni macam tu. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Alright. Okey, saya kira cukup untuk setakat tu dulu, tuan-tuan. InsyaAllah, ya, minggu hadapan kita akan sambung lagi dengan ibu-ibu ayah-ayah. Semoga masing-masing dapat manfaat daripada perkongsian kita malam ni. Kita akhiri, ya, kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asr. Al-insan lafi khusr alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah minggu hadapan kita bersama lagi dengan tuan-tuan dalam sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.